Bencana besar pada 5 Julai. Ini adalah topik paling hangat di internet kebelakangan ini. Selain daripada mimpi ramalan Ray Suryo, ahli nujum dari Thailand, Frey, juga menggambarkan suasana bencana itu dengan begitu jelas. Pakar gempa bumi dari Jepun turut memberi amaran. Sepanjang tempoh hari tersebut, kebarangkalian berlakunya gempa bumi mencecah 80%. Fenomena luar biasa seperti awan gempa dan ikan gempa sering muncul di pelbagai tempat. Ia turut dianggap sebagai bukti ramalan tersebut. Perkara ini menjadi bualan hangat orang ramai. Sehingga Rio Suryo yang kini berusia 71 tahun, pada 15 Jun, beliau menerbitkan sendiri buku baharunya, Wasiat Malaikat. Buat pertama kali lebih banyak ramalan mimpi yang belum pernah didedahkan, sebelum ini didedahkan kepada umum. Serta mesej dan kebenaran sebenar yang ingin disampaikan. Nagarjuna pernah menyebutnya dalam The Future I See. Diri saya sejak saya masih remaja, dia sering bermimpi tentang satu tsunami besar yang memusnahkan segalanya. Tetapi sehingga 2025, barulah dia menceritakan dalam buku terbarunya, Pesanan Terakhir Malaikat, buat pertama kali dia menceritakan secara terperinci tentang mimpi tersebut. Rupanya, dia bukan sekadar bermimpi tentang tsunami sahaja. Dia juga melihat sebuah kapal merah yang menuju ke alam kematian. Ray Suryo berkata, pada tahun dalam mimpinya itu, cuaca sangat luar biasa. Gempa bumi kecil dan besar berlaku berturut-turut di merata tempat. Selepas itu, dia nampak air laut tiba-tiba surut dengan laju. Ombak besar melanda seperti kiamat, orang ramai panik dan lari menyelamatkan diri. Ada yang menjerit, Hades! Menurut Long Shuliang, pada masa itu dia sangka seseorang sedang memanggil nama ahli keluarga. Tetapi kerana ayat ini terlalu membimbangkan selepas terjaga, dia terus mencari maklumat mengenainya. Barulah saya menemui Hades malah. Ia adalah Dewa Hades dalam mitologi Yunani. Dewa yang menguasai kematian dan segala sumber di bawah tanah. Tapi yang lebih aneh lagi ialah apa yang dilihat oleh Long Shuliang selepas itu, iaitu pemandangan yang muncul dalam mimpinya, tempat yang sepatutnya adalah jalan raya, tiba-tiba bertukar menjadi lautan dan muncul pula sebuah kapal mewah berwarna merah yang sudah usang, yang terapung sendirian di tengah-tengah laut. Di tepi pantai hanya tinggal sebatang papan kayu sempit yang menghubungkan ke kapal itu. Long Shuliang melihat dengan lebih dekat dan terkejut. Kapal itu rupa-rupanya sama seperti yang pernah dilihatnya ketika ke Hong Kong pada tahun 1998. Restoran makanan laut jumbo yang anda lihat hampir sama kabinnya pula dipenuhi penumpang dari seluruh dunia. Ada orang Korea, orang India, orang Perancis, orang Amerika. Tapi mereka semua diam dengan suasana yang pelik. Macam sekumpulan roh yang sedang bersedia meninggalkan dunia. Lepas itu barulah Ryo Tatsu faham bandar yang dilihat dalam mimpinya. Mungkin telah lenyap di telan tsunami apa yang dia nampak. Mungkin cuma sebahagian pemandangan selepas bencana. Tapi adakah bencana ini hanya berlaku di Jepun? Atau seluruh dunia turut terjejas? Dia sendiri pun tak pasti. Tentang kapal merah itu, menurut Long Shuliang, berdasarkan tafsiran simbolik mimpi, ia membawa maksud perjalanan ke alam kematian. Kehadirannya pula, ia hanya bergema rapat dengan Hades, Raja Hades dalam mimpinya. Ada juga netizen berpendapat, saya takut ini bukan sekadar amaran bencana apabila Dewa Alam Maut muncul dalam mimpi. Adakah ini menandakan perubahan besar yang bakal berlaku? Bukan sekadar bencana alam sahaja, tetapi juga satu penghakiman dan pembalasan kosmik, kedatangan Raja Alam Maut. Simbol itu mungkin bukan sekadar tentang kematian, tetapi setiap insan bakal berdiri di persimpangan antara pilihan dan pengadilan. Dalam bab keempat, Pesanan Terakhir Malaikat, Ryuju Ryo ada menyebut pada Julai 2021 masa depan. Saya lihat versi lengkap pada malam sebelum tarikh akhir penyerahan. Dia mempunyai impian yang sangat jelas. Gambaran itu seperti permulaan sebuah filem. Sekeping kertas putih muncul di hadapannya. Bencana besar yang sebenar adalah pada Julai 2025. Kata Ryuju Ryo, pada ketika itu dia merasakan sesuatu yang amat kuat. Ia seperti memerintahkannya untuk tuliskannya. Jadi dia terus menulisnya. Pada masa itu, Ryu sedar tsunami yang dia impikan berkali-kali dan penglihatan letusan gunung berapi bawah laut di Laut Filipina, mungkin semuanya merujuk kepada bencana yang bakal berlaku pada Julai 2025. Dalam mimpi itu, Ryu memakai baju lengan pendek musim panas. Pusat gempa di depan matanya meletup dengan dahsyat, seolah-olah sebuah gunung berapi muncul dari dasar laut. Tanah dan batu yang kuat menolak lapisan bumi, menghasilkan ombak besar yang sukar. Dibayangkan seluruh kawasan Okinawa, Taiwan dan Filipina
Nampak seolah-olah terbentuk satu daratan yang luas dan bersambung. Pemandangannya memang sangat mengagumkan. Dalam mimpi itu turut muncul sepasang naga putih, seekor jantan dan seekor betina, terbang menuju ke pusat gempa. Pada masa itu, Ryujirio mempunyai satu firasat yang sangat kuat. Pada mulanya, beliau menyangka ramalannya itu merujuk kepada gempa bumi besar Jepun Timur tahun 2011. Namun bencana besar yang sebenar adalah pada Julai 2025. Nagarjuna juga memerhatikan bencana pada tahun 2025 akan berbeza dengan yang berlaku pada 2011. Kali ini lebih banyak bangunan buatan manusia mungkin akan terjejas, termasuk bangunan tinggi di kawasan pesisir atau kawasan tebus guna. Kedalaman dan kerumitan bencana dikuatiri akan jauh melebihi apa yang berlaku pada tahun itu. Jadi, kenapa kemudian munculnya tarikh khusus 5 Julai ini? Long Shuliang secara jujur mengakui, ia disebut dalam postscript pengarang edisi lengkap ayat bencana akan berlaku pada 5 Julai 2025 walaupun ayat ini datang daripadanya. Namun sebenarnya ia ditulis ketika tekanan tarikh akhir sangat tinggi dan dalam keadaan masa yang sangat suntuk ditulis secara tergesa-gesa. Dia teringat pada masa itu ia hanya kenyataan santai. Mungkin hari ini dia sendiri tidak 100% pasti. Dia juga ada menjelaskan. Tarikh yang muncul dalam mimpinya itu tidak semestinya waktu sebenar kejadian itu berlaku dalam realiti. Dia sendiri telah mengalami pengalaman yang sama beberapa kali pada masa lalu. Sebagai contoh, dia pernah melukis satu gambaran dari mimpinya. Isi lukisan itu adalah dia menghadiri majlis pengebumian bapa saudaranya. Tetapi hari itu sebenarnya bukan hari kematian bapa saudaranya. Sebaliknya, itu adalah hari dia melihat gambaran mimpi tersebut dalam kehidupan sebenar. Ada satu lagi kejadian. Dalam mimpinya, dia melihat gambaran pengebumiannya sendiri. Tarikh yang tertera ialah 15 Julai. Namun, dalam kehidupan sebenar, tarikh ini sebenarnya merujuk kepada dia mengucapkan selamat tinggal kepada jenazah ibunya. Pada hari jenazah, dihantar ke rumah mayat. Jadi, Ryujirio membuat kesimpulan, tarikh yang dimimpikan tidak semestinya tarikh kejadian berlaku. Ryujirio turut berkongsi. Semasa penerbitan edisi lengkap, kebetulan ketika itu sedang hangat diperkatakan orang ramai, Gunung Fuji dijangka meletus pada bulan Ogos. Seluruh proses penerbitan dijalankan dengan sangat tergesa-gesa. Dia juga tidak sempat menyemak kandungan satu persatu. Malah, di hari mimpi yang asalnya tidak mahu didedahkan, juga telah diterbitkan tanpa disedarinya. Ryujirio mengimbas kembali disebabkan pengalaman penerbitan itu. Akhirnya, dia faham bagaimana khabar angin boleh tercipta, bagaimana maklumat palsu boleh tersebar sebagai kebenaran. Dia faham pendirian pihak penerbit. Tetapi masih banyak penyesalan yang tersisa di hati saya. Jadi, kali ini, dia memilih untuk menerbitkan sendiri buku wasiat malaikat, mengembalikan kandungan yang pernah dipotong sebelum ini, serta kebenaran yang baru disedari kemudian. Semuanya dijelaskan dengan terang sekaligus. Selain daripada mimpi tsunami, Ryujirio juga bermimpi tentang dunia selepas bencana besar. Hari Tahun Baru 2001, Ryujirio telah bermimpi. Dalam mimpinya muncul dua masa depan yang sangat berbeza. Satu daripadanya ialah dunia yang penuh kehancuran dan sangat tandus. Orang ramai memegang senjata, berkeliaran di tanah yang kelabu. Pandangan mata mereka kosong. Di sekeliling hanya tinggal sisa-sisa yang ditinggalkan oleh ketamakan dan pergaduhan. Mereka yang hanyut dalam pembunuhan dan perebutan. Akhirnya, tiada apapun yang tinggal. Yang tinggal hanyalah penyesalan dan kekosongan. Sebuah dunia lain penuh dengan cahaya dan harapan. Orang ramai sangat menghargai kehidupan, saling membantu dan saling menyokong. Itu sesuatu yang nampak biasa. Namun, ia membuatkan orang benar-benar merasai kebahagiaan hidup. Dia juga bermimpi sebuah kawasan perumahan yang tenggelam dalam air yang jernih. Walaupun tiada kelibat manusia kelihatan, tetapi seluruh kawasan itu cerah dan hangat menurut tafsiran simbolik mimpi itu. Gambaran seperti ini bermaksud walaupun bencana berlaku, masih ada yang mampu terselamat. Ke arah masa depan yang menjanjikan, menurut Long Shuliang, dia sentiasa percaya bahawa bencana bukan sekadar kemusnahan. Ia juga merupakan sejenis tempering hati dan jiwa. Yang penting ialah adakah kita sanggup kembali ke jalan hidup seiring dan harmoni dengan alam. Dalam buku itu, Nagarjuna mengingatkan semua orang, pastikan sediakan air minuman bersih lebih awal kerana selepas bencana, bekalan elektrik dan gas mungkin akan pulih dalam beberapa hari, tetapi sistem bekalan air paling mudah terjejas. Jika paip air rosak, air boleh tercemar dengan lumpur atau kotoran. Air pipe mungkin tidak dapat digunakan selama beberapa bulan. Pada waktu itu, air simpanan di rumah boleh jadi penyelamat nyawa. Selain sediakan keperluan asas,
Nagarjuna juga mengingatkan semua orang, kita patut ambil inisiatif untuk kenal pasti kawasan tempat tinggal sendiri, termasuk ciri geografi dan sejarah kawasan itu, serta rekod bencana yang pernah berlaku. Jangan hanya tunggu makluman rasmi. Kesedaran bencana mesti bermula dari diri sendiri. Beliau turut menegaskan, bencana tanah dan pasir menjadi semakin kerap pada masa kini dan kebanyakannya berpunca daripada faktor manusia. Jika skala bencana melebihi jangkaan, seluruh komuniti boleh tertimbus sama sekali. Nagarjuna disebut dalam buku itu. Ramai orang mungkin akan terfikir bencana yang berlaku sekali dalam 100 tahun atau bahkan malapetaka sekali dalam 1 milenium. Mungkin tak akan berlaku semasa saya masih hidup kan, jadi mereka pun mula leka dan kurang berjaga-jaga. Namun beliau mengingatkan selalunya bencana datang ketika manusia sudah mula lupa dan lalai tanpa disedari. Tetapi Nagarjuna mempercayainya. Asalkan semua orang bersedia lebih awal, kerugian akibat bencana boleh diminimumkan. Ryujuryo juga ada menyebut, sejak 2019, dunia telah memasuki zaman hati. Ini adalah masa di mana manusia perlu belajar saling memahami dan saling menyokong. Katanya, apabila bencana melanda, setiap orang akan terpaksa berdepan. Apa patut saya buat? Masalah hakikat sebenar sifat manusia akan benar-benar terselah selepas bencana. Orang yang baik akan jadi lebih baik, orang yang jahat pula akan jadi lebih jahat. Malah ahli politik pun sama. Rakyat akan dapat melihat dengan jelas siapa yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan siapa yang benar-benar bertindak. Orang yang boleh dipercayai akan menerima sokongan yang sangat kuat. Malah, ia juga mungkin mengubah sepenuhnya lanskap politik masa depan. Dalam wasiat malaikat, Ryoko Nagaoka mendedahkan satu butiran yang sangat mengejutkan. Dia berkata, kulit depan buku masa depan yang saya lihat sebenarnya menyimpan mesej daripada pencipta komik ini, diterbitkan pada 20 Julai 1999. Ryoko Nagaoka berkata, kulit komik ini hanya siap pada malam sebelum tarikh akhir. Watak utama dalam gambar itu ialah dirinya sendiri. Dia juga melukis tapak tangan kirinya sendiri. Dia berharap suatu hari nanti ada yang boleh membantunya mentafsirkan garis tapak tangan. Di bahagian atas imej terdapat sepasang tangan yang sangat besar. Dia berkata, itu melambangkan kewujudan sang pencipta. Di tapak tangan itu juga terdapat 6 helai kertas putih. Ia mewakili mesej masa depan daripada sang pencipta. Namun, salah satu daripadanya sengaja dibiarkan kosong olehnya kerana dia mempunyai firasat yang sangat kuat. Mesej yang paling penting itu masih belum muncul. Akhirnya pada pagi hari tarikh akhir penyerahan, satu visual seperti sarikata filem tiba-tiba muncul dalam fikirannya. Ia berbunyi, bencana besar pada Mac 2011. Ryujuryo berkata, ini kali pertama dia bermimpi yang hanya ada tahun dan bulan sahaja, tiada kandungan lain dalam mimpi itu. Dan perasaan dalam mimpi itu seolah-olah ada suara yang mengarahkannya lukis sekarang. Ia membuatkan dia rasa ini pasti perkara yang amat penting. Jadi dia terfikir, aku mesti lukiskan ini. Kalau tak lukis, mungkin akan menyesal. Jadi, dia terus menulis di atas kertas kosong itu. Dia catatkan tahun dan bulan tersebut selesai dengan ilustrasi muka depan. Lalu mengapa Nagarjuna mempercayai ini bahawa mesej ini datang daripada pencipta? Semuanya bermula dari satu pengalaman semasa zaman kanak-kanaknya. Pada usia 9 tahun, pada suatu hari Long Shuliang mengalami demam panas. Pada petang itu, dia berbaring di atas katil untuk berehat. Tiba-tiba pelbagai persoalan mendalam muncul dalam fikirannya. Kenapa saya? Ialah saya. Mengapa saya dilahirkan di dunia ini? Mengapa saya berada dalam tubuh ini? Jadi dia mula menggunakan imajinasi membayangkan kesedarannya melayang naik. Melihat dari sudut pandang alam semesta. Melihat diri anda dari udara. Pada ketika itulah, dia tiba-tiba terasa satu perasaan pandangan dari alam semesta. Dia menoleh ke belakang. Seorang lelaki tua berambut putih dan berpakaian serba putih. Dia tersenyum kepadanya dengan wajah yang penuh kasih dan kehangatan. Pada detik itu tiba-tiba terlintas satu fikiran di hati Long Shuliang. Jika benar-benar wujud pencipta atau dewa di dunia ini, begitulah yang sepatutnya. Perasaan keakraban dan kemesraan itu membuatkan dia menitiskan air mata tanpa sedar. Itu adalah bisikan dari lubuk jiwanya, ingin kembali ke sisi ibu bapa. Keinginan untuk berehat di tanah air sendiri. Sampai sekarang,
Long Shuliang masih ingat detik itu dan tetap percaya pertemuan itu. Itulah kali pertama dia bertemu dengan pencipta. Sejak itu, pengalaman ini ia menjadi sumber kepercayaan dan ciptaan seumur hidupnya. Ramai mungkin tidak tahu, sebenarnya Long Shuliang dahulunya seorang yang sangat realistik menurut kata-katanya sendiri. Dia tidak mempunyai kepercayaan agama. Segala perkara mesti berlandaskan logik dan bukti, tetapi tentang mimpi, alam semesta dan jiwa. Sentiasa ada rasa ingin tahu yang sukar digambarkan. Sehingga berumur 40-an, dia pergi ke India. Pandangan hidupnya berubah sepenuhnya selepas itu. Dalam tempoh itu, dia melalui banyak perkara. Pengalaman misteri yang sukar diterangkan secara logik. Salah satu impian yang mengagumkannya, dia bermimpi tentang dirinya sendiri, disambut oleh Malaikat Agung Mikael naik ke alam langit. Walaupun bunyinya agak luar biasa, tetapi Nagarjuna sentiasa merasakan mimpi ini seolah-olah suatu hari nanti akan menjadi kenyataan. Ada satu kali lagi dia bermimpi tentang sebuah batu besar berbentuk tapak tangan. Di tengah-tengahnya, terdapat seorang malaikat bayi yang sedang berbaring. Malaikat itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Yang lebih menakjubkan lagi, masa itu di India, Nagarjuna nampaknya telah mendapat semula ingatan jiwanya. Dia berkata, dia nampak dari mana asal usul jiwa, kerana dia sendiri melihat satu gambaran pencipta dari tapak tangannya dengan lembut melepaskan sebiji bola cahaya yang jernih bersinar seperti gelembung. Bola cahaya itu naik ke langit dan berubah menjadi seorang malaikat. Dan di samping pencipta 7 biji bola bercahaya mengelilinginya. Selepas itu, saya turut menyaksikan satu lagi pemandangan yang mengagumkan. Di bawah pencipta, seperti Buddha, makhluk yang hebat seperti Yesus. Semuanya sedang menanti dengan tenang petunjuk daripada pencipta. Pada masa kritikal bagi manusia, mereka akan diutus ke dunia untuk membimbing jiwa-jiwa yang tersesat. Gambaran ini adalah sumber kepada ilustrasi kulit wasiat malaikat sekarang. Sumber ilustrasi kulit ini, dalam penutup wasiat malaikat, Ryujirio secara jujur mengakui terdapat beberapa soalan yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Kenapa manusia mempunyai karma? Kenapa apabila jiwa dilahirkan semula, ingatan kehidupan lampau akan hilang, walaupun ada kanak-kanak yang masih menyimpan sebahagian ingatan? Namun, apabila mereka membesar, ingatan itu biasanya akan pudar. Sebenarnya, kenapa ini berlaku? Katanya, persoalan-persoalan ini telah lama menghantui dirinya. Akhirnya, dirungkai pada tahun 2024. Namun begitu, dia tidak mendedahkan apakah jawapannya. Tetapi ada netizen yang berkongsi tentang persoalan ini sebenarnya Encik Li Hongzi dalam karya yang diterbitkan pada tahun 2023. Mengapa wujudnya manusia dan juga karya yang diterbitkan pada tahun 2024, mengapa masyarakat manusia penuh misteri dalam kedua-dua artikel ini, penjelasan yang agak mendalam telah diberikan bagi yang berminat, boleh cuba cari peluang untuk membacanya. Saya yakin anda akan mendapat inspirasi yang berbeza. Tak pasti sama ada anda semua perasan atau tidak, di muka depan buku masa depan yang saya lihat, Nagarjuna melukis vinyet. Dan di atasnya tertulis, akan datang menjemputmu 5 tahun dari sekarang. Sebenarnya kata-kata ini berasal daripada sebuah mimpi yang dialaminya pada 2 Januari 1995. Ia merupakan pengalaman yang amat mendalam baginya. Dalam mimpi itu, dia berdiri di atas tanah yang berwarna merah pekat. Permukaan tanah itu terbelah dengan 2 rekahan besar. Pada waktu itu, seorang sosok wanita muncul di langit. Long Shuliang memandang wanita itu dan berkata bahawa saya pergi. Namun wanita itu hanya tersenyum dan menjawab, sekarang belum boleh. 5 tahun lagi saya akan datang menjemput kamu. Ayat ini membuatnya sangat tidak selesa pada masa itu. Dia pernah meragui perkara itu. Adakah 5 tahun lagi merupakan penamat hidup saya? Tetapi bertahun-tahun kemudian dia meninjau semula impian itu. Barulah dia perlahan-lahan faham, mungkin ini bukan petanda kematian. Sebaliknya ia sedang memberitahunya, tahun 2025 ialah tahun apabila dia menyelesaikan misinya. Mimpi ini menjadi ramalannya. Salah satu pengajaran penting daripada bencana besar. Julai 2025, dia percaya bahawa dia diberikan mimpi-mimpi ini. Bukan secara kebetulan, tetapi kerana memikul satu misi. Untuk mengingatkan orang ramai supaya bersedia menghadapi hari itu, dan apabila saat ramalan itu benar-benar tiba, maka tamatlah tugasnya. Baiklah, setakat ini sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan butang like, langgan saluran ini, dan jangan lupa untuk kongsikan juga. Kita jumpa lagi pada episod akan datang.